dia adalah falaha, orang yang falihun. Siapa yang falihun? Orang yang beriman. Aflaha, kerana dia telah dikuasai oleh suatu rasa yang tinggi tentang Allah, maka dia diletakkan sebagai qad aflahal mu'minun, telah sukses, telah berjayalah orang yang beriman. Nampak tak? Kerana imannya sudah sampai kepada haqqan. Nampak kenyataan tak itu. Yang pertama, sembahyang kamu akan khusyuk. Baru datang yang kedua, sembahyang itu akan jadi khusyuk. Kalau sembahyang tak khusyuk, ada cacat, ada rosak iman kita. Confirm. Sembahyang tak boleh khusyuk itu maknanya iman kita belum lagi mencapai kepada kesempurnaannya. Ya. Kalau sembahyang dah tidak khusyuk, memang tidak sukses. Sebab sembahyang bawa kejayaan. Tak ada. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Berjayanya umat Islam, berjayanya karya kita, berjayanya negara kita, berjayanya perjuangan kita kerana salat yang khusyuk. Itu dia. Mana salat yang khusyuk? Orang yang iman haqqan tadi ini, baru sembahyangnya khusyuk. Ya. Macam mana kita nak khusyuk sembahyang kalau kita tak dapat merasa ke surat berapa yang sambung ke surat 65 insyaAllah. Berkata syair ya, insyaAllah betul ya. Ke surat 95, yakni lanjutan pada kalam hikmah yang ke-18 ya. Kita lihat dulu daripada awalnya sedikitnya sebagai laluan kepada persoalan yang akan kita sambung pada pagi ini. Telah berkata al-allama al-fahama, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Anda berusaha memindahkan, menunda-nunda segala amal kebajikan pada waktu ada, kelapangan, adalah sebahagian daripada kebodohan-kebodohan diri. Yang ini menunda-nunda waktu beramal tercela dalam agama. Itu yang kita baca ya. Menangguh, menunda, itu adalah antara perkara-perkara yang termasuk dalam tindak tanduk yang tidak cerdik. Begitu. Kalau ulama-ulama Melayu kita guna bahasa tidak cerdik. Ulama Indonesia kata tolol, bodoh. Itu biasa dia, lazim dia. Baik. Berkata syair, fama qada ahadun minha lubanatah walantaha arabun illa arab. Maka tidak akan habis-habisnya keperluan seseorang di dunia yang fana ini, dan tidak akan berkesudahan sesuatu maksud dan hajat, melainkan harus menghadapi keperluan yang lain lagi. Begitulah hakikat dunia, hakikat kewujudan kehidupan di dunia. Dunia bukanlah tempat untuk kita bersenang-senang, bukanlah tempat untuk kita mengecap kenikmatan kebahagiaan, bukanlah tempat untuk kita berehat-rehat, bukan. Dunia adalah tempat ujian. Kita sedang berada di dalam dewan ujian, dewan pengajian ujian. Kita diuji oleh Allah dengan serba pengujian yang tidak putus-putus. Yang senang diuji dengan kesyukuran, yang susah diuji dengan kesabaran, yang taat diuji dengan istiqamah, yang maksiat diuji dengan pengampunan dan taubah. Ini yang kita nak ambil faham. Jadi maknanya kalau kita boleh terima hakikat ini, bahawa dunia tidaklah menjamin kehidupan yang bahagia, dunia tidak menjamin kerehatan yang abadi, dunia tidak menjamin segala pahala-pahala ganjaran yang dijanji, tetapi akhiratlah sebagai tempat untuk
kita menikmati semua janji-janji Allah, sedangkan Allah tidak mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini pentingnya kita kena faham bahwasanya kita akan hidup dalam keadaan mana kita dibangkitkan, kita akan mati sebagaimana kita dihidup, dan kita akan diuji dengan ujian-ujian yang telah ditentukan oleh Allah bagi menguji keimanan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Al-Quran kata, apakah mereka hanya dibiar ataupun hanya boleh mengucap atau boleh menyatakan mereka beriman, boleh mendakwa mereka beriman, kita, ya, maksudnya, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Maka itu ujian-ujian inilah untuk menilai, ya, tentang keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dunia tidak pernah santai, tidak pernah selesai daripada masalah. Setiap kali kita menghadapi kehidupan masalah, kita celik-celik aja mata, pagi-pagi kita celik aja mata, kita sudah menghadapi dengan masalah, ya. Dan kita akan menghadapi masalah demi masalah untuk mengatasi masalah. Kita kena menghadapi masalah dengan masalah, menyelesaikan masalah juga dengan masalah. Ini pengertian hakikat keduniaan. Demikianlah nasib manusia dalam alam dunia, bahwa apa yang dihadapinya di dalam hidup dan kehidupannya selalu ada saja, beruntun-runtun, sambung bersambung dan tali temali, tidak pernah rehat satu saat ketika pun. Memang ujian itu sentiasa menindih kita dan sentiasa mengekori kita. Dengan itu kita faham, kalau kita mengaji dalam bab fiqh ni, pada segi daripada segi usul fiqh, ya, kita mengambil faham ada satu kaedah yang menyebut kepada kita, ya, bahwasanya dalam keadaan kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita diikat dengan hukum taklifi. Hukum taklifi pula dikitari dengan hukum wadai. Cuba kita perhati balik, ya, di mana hukum taklifi ini ada 5, ya, yang kita telah lazim: wajibnya, sunatnya, haramnya, makruhnya, dan jaiz, harus. 5 hukum ditimpa ke atas kita, dibebani di atas kita sebagai seorang mukallaf. Jadi apa yang dibebani itu hukum taklif, wajib, segala perkara yang wajib; sunat, segala kehendaki yang dituntut oleh sunat; haram, segala yang dihalang, yang ditekan kepada kita. Begitu juga yang makruh, dan yang harus paling banyak, ya. Maka kelima-lima ini pula diawasi, dikitari oleh hukum wadai. Hukum wadai, syarat, sah, batal, mani', sabab. Itu kita kena faham tu fiqh, ya. Bab fiqh, sebab kita mukallaf, kita kena tahu hukum ni, ya. Tak dapat tidak, wajib, bukan sunat, ya. Wajib kita mengetahui hukum ini kerana kita adalah mukallaf. Mukallaf ada hukum taklif yang kita sebut tadi. Apabila kita ditaklif dengan hukum yang 5 ini, kita diawasi, dikitari pula dengan hukum wadai, ya, iaitu syarat, sah, mani', sebab, fasad ataupun batal. Itu 5 perkara, ya. Jadi demikian nasib manusia dalam alam dunia ini, ada-ada saja. Kemudian kita masuk kepada C. Andainya kita katakan seseorang itu kebetulan mendapat kesempatan waktu tepat seperti dikehendakinya pada sebelum ia mendapat kelapangan untuk beramal, tetapi ketahuilah bahawa mungkin saja waktu yang kita dapatkan itu disebabkan kerana kesibukan kita yang telah habis. Berkemungkinan pula apa yang kita niatkan sebelumnya telah bertukar pula kepada niat yang lain. Kalaulah sebelumnya kita berniat, apabila waktuku lapang di hari Minggu, aku akan pergi menghadiri pengajian majlis ta'lim Istiqlal setiap minggunya. Mau pergi ke majlis ta'lim,
masih belum juga sempat kerana kesibukan-kesibukan. Rupanya pada satu hari minggu kesibukan-kesibukan itu selesai sudah dan telah dihadapi dengan sempurna, tetapi rupanya niat kita kembali berubah, tergerak pula dalam hati kita hendak keluar kota. Nampak? Dia jadi begitu pula dah. Nah, dia bagi terang kan kita punya contoh. Contoh kita nak pergi mengaji lah. Nak pergi mengaji, ada kuliah subuh ya di masjid, dan kita sudah berhasrat nak pergi mengaji subuh tapi tak mampu. Tak mampu kerana jiwa kita sendiri tidak membuka jalan kepada kita. Tak mampu ni artinya tidak buka jalan kepada kita, dia rujuk, dia bawa kita kepada jalan-jalan lain. Ya, ada lain lagi yang lebih sibuk. Dia bayang kepada kita ada lain lagi yang sibuk. Sebab itu yang kita nak kena faham dulu, yang menjurus kita kepada keadaan seperti ini adalah dua. Pertama syaitan, kedua nafsu. Itulah dua perkara. Ya. Dua perkara inilah yang menjadi sebagai penghalang kita, yang mengubah corak budaya kehidupan kita, yang membentuk suatu cita rasa yang salah. Ya, ini adalah di antara sedikit daripada kenyataan-kenyataan yang telah berlaku, memang sedang berlaku dan akan berlaku dan terus berlaku. Ya, bujukan-bujukan syaitan, lintasan-lintasan hati yang tidak sehat, khatir-khatir yang sentiasa dibawa oleh syaitan, dan juga urusan-urusan yang terlekat pada nafsu kita, iaitu nafsu amarah kita masih menunggal. Nafsu amarah kita ni dia kena gabung, tuan-tuan. Ya, kita ada 7 nafsu seperti yang sudah pun disebut pada kuliah-kuliah yang telah sudah. Yang menjadi paling utama sekali adalah nafsu amarah. Dialah penggerak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang boleh hadir pada kuliah subuh pagi ini kerana desakan daripada nafsu amarah. Nafsu amarah yang telah bergabung dengan nafsu-nafsu yang lain. Kalau dia saja, tuan-tuan tak mari sembahyang subuh ni. Kalau dia saja, dia kita pergi makan angin dan pagi ni, kita pergi ke pantai santai-santai, ya, itu nafsu amarah. Oleh kerana dia dikaitkan, dijangkit dengan nafsu mulhamah. Dia dikait dengan nafsu lawamah, dua nafsu ini. Bila dia berkawan dengan dua nafsu ini, dijangkit dengan dua nafsu ini, maka dia terikut dengan ilham yang baik. Mulhamah diilham kita dengan baik. Nafsu mulhamah ni seperti firman Allah, ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia. Itu nafsu lawamah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita punya nafsu, di mana Allah juga mengilhamkan kepada nafsu itu tentang takwa dan kedurjanaan. Maknanya kita bukan Allah suruh kita buat perkara durjana, ya. Sifat nafsu lawamah itu dia boleh terima dua, ya, dia boleh terima ilham yang baik, boleh terima ilham yang jahat. Dia terbuka. Keterbukaan nafsu lawamah itu boleh menyebabkan kita jatuh dalam kancah takwa atau jatuh dalam kancah dosa, ya. Berpulang kepada lawamah, nafsu lawamah pula. Nafsu lawamah lah yang akan peringatkan kita, waktu dah masuk zuhur, jangan tangguh, pergi sembahyang. Itu nafsu lawamah nanti kata kat kita, ya. Kamu sesal dulu, itu baik. Sesal dulu, hadapi Allah, waktu yang telah ditentukan. Jangan tangguh-tangguh, sebab maut tidak kenal, ya, tidak kenal pangkat, jawatan, kedudukan kita. Maut akan datang pada bila-bila masa, tak kira tempat, tak kira masa, tak kira keadaan. Dia tidak ada simpati, tidak ada empati, ya. Dia menjalankan tugas dia, ya. Tiap ketika sampai saat masa, dia akan datang dan dia akan mengambil dan dia akan melaksanakan perintah la ya'sunallah, di mana mereka tidak akan durhaka kepada Allah, ya. Wa likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap orang ada dia punya ajal dia,
Maka dengan kerana itu kita harus ingat. Jadi nafsu lawamah akan bagi tahu kita ini. Dengan syarat kita kena ada ilmu lah. Kita kena dengar ayat ini, kita boleh faham keadaan sebenarnya, kita mesti kenal hakikat mati, maut itu. Bila ada ilmu ini dengan kita, barulah nafsu lawamah tu boleh bagi ingat. Mati tak tunggu kamu. Kamu tangguh sembahyang zuhur ni, kemungkinan lepas tangguh ini datang ajal kamu. Kamu dah tak sempat melaksanakan sembahyang. Kamu mati dalam meninggalkan solat, tu dia. Rasulullah Allah diberitahu kat kita dulu tu. Nampak? Sesal dululah pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Betul? Jadi sebab itu nafsu lawamah ni lebih kepada nafsu yang menjurus kepada menyesal dulu. Dia tak akan kata tangguh. Tidak. Jadi maknanya dia akan memberi ingat kita, maka itulah yang akan kita pilih daripada ilham yang kita terima tadi, sama ada takwa ataupun durjana, kita akan ambil yang takwa. Jadi dua nafsu ini akan benar-benar menyokong kita, membantu kita, menyebabkan nafsu amarah terpaksa patuh dan turun. Dia cuma nak buat kerja nafsu amarah ni, ya. Lebih kurang kita kena nafsu amarah ni macam kita bawa kereta lah. Kereta tu nafsu amarah, kita nak bawa, nampak, ya. Kita nak bawa kereta tu, kita sebagai nafsu lawamah. Nak pergi mana? Itu nafsu mulhamah, faham? Nampak, boleh-boleh nampak dia punya maksud tu. Nafsu amarah ni macam semacam sebuah kereta. Dia nak bawa kita, nak pergi mana, ya. Yang membawa kita ni, nak bawa kereta tu adalah lawamah, nafsu lawamah, ya. Kemudian nak pergi mana? Mana destinasi dia? Itu mulhamah. Faham, ya? Jadi kalau boleh nampak contoh macam tu senanglah, ya. Jadi kita yang kita lihat tadi ini, maka kereta yang kita nak pandu itu diistilahkan sebagai syariat. Kita yang memandu kereta itu sebagai tariqat. Nampak? Tujuan kita nak pergi itu hakikat. Itu dia. Itu cara baru kita nak faham. Masyarakat kita moden sekarang ni, kita kena bawa faham macam itu bagi memahami maksud ini, ya. Kalau tidak, kita tak faham bila apa dia peranan dia. Jadi nafsu amarah itu jangan dibiak tunggal, jangan biak seorang, ya. Hatta hingga Nabi pun pernah sebut, kamu jangan duduk seorang, kena ada sekurang-kurangnya dua orang, ya. Bukan maksud kita kena menikah dah. Maksud kita tiap individu manusia ni jangan duduk seorang. Bila-bila masa pun kita kena ada gandingan. Kalau di rumah kita dengan isteri kita, nampak? Di luar kita dengan kawan-kawan sahabat kita. Kita di masjid dengan jamaah kita, ya. Ya. Kita nak makan pun hatta kena ada seorang lagi teman kita makan. Jangan makan seorang. Sementara tu, ya, ikut sunnah Nabi. Nabi tak pernah makan seorang lah, ya. Tak ada hadis menyebut kata Nabi duduk seorang-seorang makan, seorang-seorang duduk makan roti, duduk makan, tak. Nabi tidak akan makan melainkan kena ada satu orang dengan dia. Hatta orang tu puasa pun dia panggil. Orang tu kata, saya puasa Nabi. Nabi ni kata, hang tak teringin nak makan dengan aku ke? Nabi tak kata jangan puasa. Jangan Nabi kata, hang tak teringin nak makan dengan aku? Nah. Maka dia akan makan. Anas ibnu Malik lah yang paling dekat dengan Nabi. Anas ibnu Malik dekat dengan Nabi sebab ibu dia telah menyerah dia ketika kanak-kanak kepada Nabi sebagai khadam Nabi. Khadam ni bukan bercacai, jangan salah faham lah. Khadam ni pembantu kita, orang yang nak teman kita, orang nak peringat kita, itu kita panggil khadam. Jangan salah faham pula, ya. Jangan salah faham pula, ya. Itu dia, ya. Kita ustaz tolong bawa, ya, intipati pengajaran kitab ni. Ustaz sebagai khadam, ya, kepada pengarang kitab. Nampak? Pengarang kitab ni pula merujuk kepada ulama-ulama mu'tabar. Pengarang kitab ni juga khadam kepada ulama-ulama mu'tabar. Nampak? Sampailah kita kepada khadam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar umat. Khadam tu artinya pembantu. Dalam istilah yang murni dipanggil ansariyun. Itu bahasa yang betul, kita terima baik. Sambung.
Jadi kita dah balik tadi contoh nak pergi mengaji, tiap-tiap minggu tak mampu sebab ada urusan. Tiap-tiap minggu nak mengaji ada pasal. Ada sebab-sebab lain maka tak pergi mengaji. Tiba-tiba satu minggu tu dia lapang. Memang kerja dia tak ada lah. Hari ni clear boleh pergi mengaji lah. Tak ada urusan apa boleh pergi mengaji. Dah datang pula satu lagi. Dia datang, dia create kita, dia bentuk lagi satu perkara baru. Dia kata hang lama tu tak pergi pantai piknik. Elok hang pergi pantai bagi. Bila lagi hang nak pergi? Selalu hang duk sibuk. Yang sibuk tadi sibuk urusan dunia kan, sibuk urusan dunia. Yang tak pergi mengaji itu kerana sibuk urusan dunia, ya. Kerana nak menjaga lah, kerana apa kan. Tak boleh pergi mengaji semua. Tiba-tiba satu hari tak boleh menjaga. Kuk-kuk kerajaan kata-kata ada hal apa hari tu, kita tak usah menjaga lah hari ni. Berehat. Subuh berjalan, kuliah subuh berjalan. Aku boleh pergi mengaji kuliah subuh. Dia datang pula satu anjuran yang baru. Satu bisikan yang baru daripada syaitan. Syaitan kata, lama dah hang tak pergi Tanjung Bunga nampak lah. Ataupun hang tak pergi kebun bunga pergi tengok monyet. Lama dah hang tak pergi, hang pergilah tengok hari ni. Bila lagi hang nak pergi? Selalu hang duduk menjaga. Nampak? Tengok dia tak kata mengaji tu. Kita pun tak jadi pergi pagi itu mengaji, batal juga mengaji pagi itu, kita sudah pergi ke hal lain. Inilah antara contoh yang dia bagi di sini. Kalau kita ikut turut macam itu, kita bawa budaya hidup yang begitu, kita sudah tergolong dalam kumpulan orang-orang yang tidak cerdik. Istilah kasarnya secara kita faham dikatakan tolol bodoh. Tapi bagi dia tolol bodoh itu lembut. Bagi kita dengan kasar tu kalau kita jahil tak apa lagi, bodoh marah. Ya. Jahil tak apa lagi bahasa Arab, dengar bunyi sebut lembut sikit lah. Jahil sedap sikit lah. Kalau kita bodoh marah, tapi sama lah. Duduk ya. Itu lihat antaranya kita nak faham tuan-tuan ya. Maka dikata musannif, rupanya pada satu hari minggu kesibukan itu selesai. Sama tengah perenggan yang kita baca. Sama tengah perenggan tu. Tuan-tuan tengok. Rupanya pada satu hari minggu kesibukan itu selesai sudah dan telah dihadapi dengan sempurna. Tetapi rupanya niat kita kembali berubah. Tergerak pula dalam hati kita hendak keluar kota. Atau membawa anak-anak ke kebun binatang dan ke taman ria. Itu dia. Ya. Berubah niat seperti demikian adalah merugikan yang bersangkutan. Sebab niat sebelumnya telah hilang lenyap begitu saja. Atau niat yang masih ada tetapi disayangkan kerana tidak sekuat niat sebelumnya. Seolah-olah niatnya yang sekarang ini dalam menghadapi amal soleh adalah sama saja antara adanya atau tidaknya. Kerana itu menunda-nunda waktu pada mengerjakan amal soleh adalah merupakan kebodohan yang nyata seperti telah disebut dalam 3 macam di atas. Faham ya? Kita mesti ingat. Habis. Kemudian nombor 3. Kalau demikian maka wajib atas kita terus bangun dan maju ke depan apabila kita menghadapi amal kebajikan sebagai amal saleh kita buat persiapan di hari kemudian. Kita wajib mengerjakan terus amal saleh yang sedang berada di hadapan di muka kita sebelum amal saleh itu luput daripada kita. Inilah kita perlu kepada tarekah. Macam mana Ustaz saya nak jadi macam ni supaya saya tidak tangguh amal, ya. Tu lah ada orang muda tanya kat saya ni, satu kuliah, orang muda tanya, ya Ustaz, macam mana kita nak boleh maintain kita punya kedudukan amal ibadah kita ni, ya. Kita dapat sembahyang di awal waktu, kita dapat mengerjakan di awal waktu, kita akan jadi suka gemar untuk menghadiri majlis-majlis pengajian, ya. Kita akan punya lapang dada untuk bersedekah, ya. Apa jalannya? Tolong bagi tahu Ustaz. Ayat apakah, zikir apa yang boleh kita lakukan? Soalannya cukup baik, ya. Tu dia. Jadi saya pun bagi tahu dengan dia, kamu kena istiqamah. Istiqamah seperti kata seorang sahabat Nabi minta wasiat daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, wasiatkan saya satu wasiat yang paling ringkas, padat, tidak panjang-panjang, tidak meleret-leret,
Tidak perlu saya bertanya kepada orang lain, dan saya dapat melaksanakan dengan mudah. Tengok, susah tu. Sudah dah ringkas, dia nak padat pula, tak payah tanya orang lain. Kemudian dia nak lengkap pula dah. Tu nama dah pendek lengkap pula, kacau lah. Oh lah. Nabi pun jawab sedang, kul satu, katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, summa istaqim. Nabi pun jawab paling pendek, katakan aku beriman dengan Allah, kemudian summa istaqim, kemudian kamu istiqamah. Kita kena betul dulu bab iman tu. Kita nak semua dia berjalan dengan baik. Hadirin-hadirat, kita kena betul-betul memberikan suatu tekanan yang jelas, suatu tindak tanduk yang begitu berkesan, ya, suatu usaha yang begitu gigih, perlu kepada kesabaran dan ketegasan, perlu kepada ketabahan, ya, iaitu mengukuhkan iman kita. Kita dah faham iman tu ada tingkatan-tingkatan dia. Iman yang paling rendah sekali, yang panggil iman apa? Iman istidlal. Iman istidlali, iman yang bergantung kepada dalil, itu paling rendah. Ini orang mengaji lah baru dapat iman ni, ya. Kita nak kenal Tuhan wujud, kita kena ada dalil baharu alam, dalil akal, dalil nakal, ya. Kita nak kenal wujud Allah. Ini tingkatan iman yang bawah. Jadilah tu dia beriman dengan dalil, dia guna akal dia, ya. Dia bukan iman taklidi, iman ikut-ikut tak, atau iman tamanni, iman angan-angan. Mengaji tak? Duk angan-angan nak masuk syurga, angan-angan nak jadi ulama, ya. Itu dia, angan-angan, ya, nak jadi orang saleh tapi tak mengaji, tak ada ilmu. Itu iman tamanni, bagi iman angan-angan. Naik sikit iman angan-angan, tadi ni iman taklidi, iman ikut-ikutan, ikut orang, ya. Ya, tak begitu ke? Jadi pendek kata, jadi berlepah-lepah, ya, ikut arus. Sekejap bawa ke utara, sekejap bawa ke selatan. Nampak tak? Ya, dia hanyut, akak dia tak pegang bumi, ya, terapung-apung di permukaan air. Ini kita tak mau, ya. Ya. Jadi pendek kata, iman yang kedua tak boleh. Mai ketiga, iman istidlal. Alhamdulillah, yang ketiga inilah yang dihajati, dengan syarat dia kena ada menghadiri majlis pengajian, kena ada kitab-kitab rujukan, kena ada penerangan-penerangan yang jelas daripada guru-guru yang ahliyah, yang ahli bidangnya. Nampak? Itu kita kena faham tu dulu. Jadi kalau sudah dapat iman istidlal, daripada iman istidlal itulah kita kena naikkan kepada tiga tingkatan sampai kepada keyakinan lah. Yakin ni, yakin yang pertama, yakin secara ilmu, ya. Yakin kedua, yakin secara dapat melihat dengan mata. Yakin yang ketiga, dapat merasai. Jadi yakin ni mesti ada tiga. Pertama, yakin yang pertama dengan ilmu. Macam mana nak panggil, ya? Iman secara langsung, ainul yang pertama sekali, ainul bukan ainul yakin, sebagai ilmul yakin. Kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Itu Arab dia, ya. Yang pertama dipanggil sebagai ilmul yakin. Ilmul yakin ni begini, tuan-tuan. Kita contohnya, kita berada di satu daerah, satu kawasan yang belum membangun lagi lah, ya. Tiba-tiba datang antara anak karya yang datang jumpa kita, dia kata, hang tak tahu, no, mereka nak buat bangunan besar, bangunan tinggi, hypermarket mereka nak buat. Nampak tak? Gara-gara ada rancangan nak buat satu pasar raya yang hebat ni di karya kita ni, nak naik, ya. Yang ni berlaku di Patani lah, Patani, daerah Patani, baru jadi sekarang ni, ya. Kerajaan Thailand dah mula bangunkan banyak pembangunan di Patani, ya. Ya, ulama-ulama Patani, ada kawan-kawan sahabat Patani bagi tahu dengan saya lah, Ustaz, naik macam-macam dah di Patani sekarang. Di kerajaan Thailand dah mula memberi pandangan kepada Putiat, tak mau langsung Patani ni,
ya, tak mau. Dianggap sebagai penentang. Tapi sekarang ni dia cuba membangunkan. Jadi orang tu main abang kat kita. No ni sana tu, depa nak naik bangunan besar, kita pun dapat dengar lah. Dan orang yang bagi tahu dengan kita pula orang yang boleh dipercayai. Orang tu boleh percayai. Kita kenal orang tu bukan pembohong, bukan pendusta, kita akan percaya tak apa dia kata. Jadi kita yakin dengan ilmu, bukan yakin dengan tengok. Kita yakin dengan ilmu, informasi itu didatangkan kepada kita oleh seorang, ya, seorang former yang mana dia adalah orang yang boleh dipercayai. Itu baru tangkap tu. Tak jadi benda tangkap tu. Kita duduk tang tu ya lah, tak pergi mana ya. Orang yang kedua, dia dapat tengok. Kita nak tingkat ke satu tingkatan lagi kepada ainul yakin. Mata. Kita kena turun naik gerek kan, naik motor kan, naik apa kan, pergilah ke tempat tu. Kita nampak sungguh, naiklah terancap dia, naiklah piling dia, apa semua kita nampak. Oh betul ya. Nampak tak? Sampailah bangunan tu siap, kita dapat tengok. Kita pula habaq ke satu orang lain pula, orang yang tak pernah tengok langsung. Hang tak tahu, dah siap dah bangunan, cantiknya pemakai. Ya ke? Aku pun tak tahu. Ya. Jadi kita maklum kepada orang tu pula, kita yang tadi sudah bertingkatan, kita sudah tingkatan apa? Ainul yakin. Dia yang mendengar tadi ilmul yakin. Boleh faham? Ya, tidak. Kemudian kita kena tingkat lagi. Jangan hanya sekadar melihat bangunan, kita kena masuk bangunan tu. Ya, kita masuk, kita pergi tengok ruang dalam dia, persiapan dia, interior dia, persiapan persediaan apa yang ada dalam tu. Ya, kita dah dapat lebih jauh lagi daripada orang yang kedua tadi. Kita dipanggil hakul yakin, rasa. Macam itulah ilmu. Iman ni dia kena sampai iman yang kita merasai. Pertama, kita mengetahui kewujudan Allah. Ketiga, kita dapat melihat bekasan daripada sifat-sifat Allah. Ketiga, merasai kewujudan Allah dalam diri. Yang ni paling penting. Kalau sudah merasai kewujudan Allah dalam diri kita sendiri, barulah kita akan merasai iman yang sejati. Dia panggil iman haqqan ataupun hakul yakin tadi. Daripada hakul yakin tadi bentuk iman yang yakin. Inilah nak kena terang kepada orang muda ni. Lama sikit lah saya duk bagi pandangan kat dia, ya. Kamu kena betul dulu iman kita. Kamu kena mantap dulu iman kamu. Kamu kena sungguh-sungguhkan jadi iman itu sebagai iman yang membawa kepada kejayaan, bukan membawa kepada keburukan. Iman yang sukses. Kalau ikut bahasa kitab ni lah, pengarang kitab ni, dia guna bahasa dulu tu. Iman yang sukses. Diambil daripada firman Allah, qad aflahal mu'minun. Kataan qad aflah, ya, dia adalah falaha, orang yang falihun. Siapa yang falihun? Orang yang beriman. Aflaha kerana dia telah dikuasai oleh suatu rasa yang tinggi tentang Allah, maka dia diletakkan sebagai qad aflahal mu'minun, telah sukses, telah berjayalah orang yang beriman. Nampak tak? Kerana imannya sudah sampai kepada haqqan. Nampak kenyataan tak itu. Yang pertama, sembahyang kamu akan khusyuk. Baru datang yang kedua, sembahyang itu akan jadi khusyuk. Kalau sembahyang tak khusyuk, ada cacat, ada rosak iman kita. Confirm. Sembahyang tak boleh khusyuk itu maknanya iman kita belum lagi mencapai kepada kesempurnaannya. Ya. Kalau sembahyang dah tidak khusyuk, memang tidak sukses. Sebab sembahyang bawa kejayaan. Tak ada. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Berjayanya umat Islam, berjayanya karya kita, berjayanya negara kita, berjayanya perjuangan kita kerana salat yang khusyuk. Itu dia. Mana salat yang khusyuk? Orang yang iman haqqan tadi ini, baru sembahyangnya khusyuk. Ya. Macam mana kita nak khusyuk sembahyang kalau kita tak dapat merasai kewujudan Allah dalam diri kita? Ya. Merasai kewujudan Allah dalam diri kita, seolah-olah kita melihat Allah, alam langit bumi ini dengan kita sendiri, seolah-olah kita dapat melihat Allah kerana wujudnya wajah Allah pada alam jagat raya ini. Langit bumi kita tadi ini
Ya, yang zahir yang tuan-tuan lihat sekarang ini, istilah tauhid dipanggil wajhullah, wajah Allah. Kita kena faham dulu ya. Semua langit bumi yang kita lihat sekarang, termasuk diri kita, fi anfusikum afala tubsirun, adalah wajhullah, wajah Allah. Wajah Allah yang mana? Wajah yang lahir bersifat-sifat Allah. Wajah langit bumi ini lahir daripada sifat al-qudratu, Allah sebagai qadirun. Lahir pada sifat iradatu, muridun. Lahir pada sifat almu, alimun. Lahir pada sifat hayat, hayatun, ya, disebut sebagai hayyun. 4 sifat ini, qudrat, iradah, almu, hayat. Ada di mana sifat 4 sifat ini? Dalam kalimah Allah, la ilaha illa Allah. Dalam Allah, dalam Allah tu ada qudrat, iradah, almu, hayat. Bila sudah ada 4 perkara ini, kita tidak akan pertuhankan lain lagi melainkan Allah. Maka datang satu sifat lagi, wahdaniyah. Jadi 5 sifat ada dalam nama Allah. Itu dia, nampak tak? Ini ilmu yang kita nak gaji, yang wajib kita kena gaji. Itu dia, yang wajib diketengahkan kepada masyarakat. Itu artinya tu, nah. Jadi makanya tuan-tuan, 4 sifat ini zahir, bekasannya dapat lihat. Sebab itu kata ulama dalam kitab Hidayatul Rahman ada sebut, Hidayatul Rahman, pengarang kitab ni seorang muallim, seorang alim, Syekh Muhammad Abdul Latif Tambi, ya, seorang ulama yang kaya dunia akhirat. Dia kata sifat-sifat ma'ni ini adalah sah dipandang dengan mata kepala, sekiranya kalau tidak ada mani', tak ada halangan, tak ada hijab, dapat pandang dengan mata kepala 4 sifat. Nampak? Kita pandang apa? Pandang wajah dia, wajah sifat qudrat, wajah sifat iradat, wajah sifat ilmu, wajah sifat hayat. 4 sifat ini yang mentadbir, yang menyusun, yang mengatur, yang menjadi, yang mencipta alam jagat raya yang kita panggil alam, selain daripada Allah. Jadi yang wujud ni semuanya adalah wujud daripada wajah Allah, maka dipanggil wajah, ya, wajah, kan? Faham ya? Istilah wajah tu kita kena faham. Wajah ni bukan muka ya. Sebab Al-Quran menyebut, Al-Quran itu wajah itu adalah zat. Dalam Quran dia sebut wajah diartikan dengan zat. Makna wajah dalam bahasa Arab ni banyak dia punya maksud. Quran kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Binasa apa juga tiap-tiap sesuatu yang wujud, yang zahir, yang ada, semuanya binasa. Kecuali wa yabqa, kecuali kekal. Wa yabqa dzul jalali wal, kecuali kekal zat. Wa yabqa wajh, wa yabqa al wajh, dia sebut kekal wajah Tuhan. Jadi wajah di sini para ulama tafsir sebulat semua ulama tafsir, makna wajah di sini adalah zat. Maka itu kita buka tafsir, dia kata apa? Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad, yang punya kebesaran dan kemuliaan. Nampak ya? Itu makna zat, dah faham tak? Jadi pendek kata, wajah ni diartikan dengan zat Tuhan. Jadi kita nampak wajah Allah sekarang ini, kita seolah-olah menampak zat Allah. Sebab itu hadis mengatakan, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kenapa kamu nampak wajahnya? Bila nampak wajahnya, seolah kamu melihatnya. Apa wajah? Bekasan-bekasan daripada sifat-sifat Allah. Mana sifat-sifatnya? Yang 4 tadi lah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat. Itu kita lebih sikit. Dan ilmu tauhid, dan bab ilmu tauhid ni, dalam ilmu sifat 20, yang ni dia atas sikit lah. Dia masuk dalam advanced stage. Ya, kita mula masuk dalam elementary, ya kan? Stage, kemudian kita naik kepada advanced stage, tinggi sikit. Itu kita kena faham. Sampai segitu kita kena mengaji. Jadi kita dapat merasai kewujudan Allah dalam diri kita. Bila rasa kewujudan Allah dalam diri kita, maka akan adalah
istiqamah. Kita akan jaga sembahyang itu, waktunya masuk kita akan buat tanpa tangguh, ya. Apa-apa hukum-hukum Allah yang kita turun ke atas kita, kita akan terima dengan hati yang lapang, redha, nampak ya. Kita dapat melaksanakan dengan mudah, senang, sebab kita tahu datang daripada Allah, kerana Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, di mana mereka tidak ada takut, tidak ada bimbang. Nak takut bimbang kenapa? Kerana semuanya Allah. Kita dengan Allah, kita bersama dengan Allah, pasal apa nak bimbang? Kita faham ya? Maka ketika Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam gua kan, masa ketika gua di mana Rasulullah dalam gua Hira, dalam gua apa, Sur, dalam gua Sur, sedang duduk dalam gua tu, dia punya lintang, mulut gua tu dia melintang panjang, dia masuk kena melintang, tak boleh masuk berdiri. Gua tu nak masuk dia kena melintang masuk, dia tak boleh berdiri ya. Jadi bila nampak kaki-kaki orang kafir Quraisy yang datang untuk cari Nabi itu, daripada duduk nampak kaki Nabi, jadi Abu Bakar mula jadi bimbang, walaupun dia tak cakap tapi dia bimbang. Dia kata, ya Rasulullah, kalau dia bertunduk dia nampak kita, kalau dia bertunduk ada juga kalau tu, dia pakai juga kalau tu kalau dia bertunduk nampak kita. Sebenarnya tu belum jadi lagi, boleh nak cakap kalau nampak hang nak pergi masjid, hang belum pergi kot ni. Kalau hang pergi kot tu boleh cakap pasal belum jadi, tak apa, jangan dah jadi. Belum pergi lagi, hari ni ribut pokok-pokok dah tumbang kemarin ni. Ya. Hang jangan pergi kot jalan ni. Hang pergi kot jalan ni, hang memang tak lepas pasal ada pokok tumbang. Hang akan ikut jalan ni. Kalau hang pergi kot ni, hang sampai. Hang pergi kot ni, hang tak sampai. Belum jadi lagi boleh, tapi jangan dah jadi. Dah jadi masalah. Kalaulah aku main tadi kot ni, selamatlah. Tapi aku pergi kot tu, kena lah. Ini kalau dah jadi tak boleh. Kalau ni tak boleh bercakap, ada perkara yang dah jadi ya, ingatlah. Kalau belum tak apa. Belum ada pilihan dia panggil. Sebab kita ada ikhtiar, kita ada waswas. Dua sifatnya ada dengan kita ya. Kita dah sebut dulu kan, akal, ikhtiar, waswas. Kita sudah ada kan, idrak, kehendak kita ya. Kemudian barulah kita ada pilihan yang mana kita nak ambil keputusan untuk kita buat sebagai kenyataan yang kita nak akan lakukan. Jadi makanya balik kita tadi pada kita faham tadi, maka istiqamah paling penting, dia kenalah sempurnakan dia punya iman. Jadi jawab dia macam mana kita nak jaga ibadat kita, boleh buat ibadat apa semua. Dan saya pun dah bagi tahu 2 minggu sudah. Ya. Abang dengar dah. Kita nak minum, kita baca, dah beritahu kan? Setiap kali teruk kita nak minum, kita nak minum air, nak makan kan? Kalau yang belum dengar kan? Bismillah, Alhamdulillah, satu teguk. Bismillah, Alhamdulillah, teguk yang kedua. Bismillah, Alhamdulillah, teguk yang ketiga. Betul tak? Lepas tu sambung lah, minum terus ya, berhabis. InsyaAllah selagi ayat tu ada dalam badan kita, kita tidak akan membuat maksiat, tak akan buat maksiat, garanti. Nak teringat nak buat, walaupun kita dah memang nak buat, tak jadi. Dia ni kisah kita pergi ke lain, dia tolak kita ke arah lain. Ini kelebihan. Siapa yang bagi petua ni? Ulama besar, Allah yarham, Al-Alama Al-Fahmah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tuan-tuan boleh cantik nama dia, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi nama dia. Ulama besar. Orang tak petikai lagi lah kalau ulama ni cakap, orang tak petikai. Ulama Wahabi pun terima dia. Itu dia. Wahabi pun terima. Kalau Mutawalli kata, kami tak kata apa, kami tak sanggah. Itu dia. Itu kelebihan dia. Itu di mana apa nama? Dia sebut begitu, dia kata ada asar ni mana kata ada hadis lah. Dia kata apa yang saya cakap ni ada asar, dia kata telah bercakap oleh ulama-ulama kita yang ahli dalam bidang hadis, di mana mereka telah memberikan satu informasi yang sangat penting bagi kita. Jadi setiap kali kita nak minum, nak makan suapan mula lah ya. Nak baca dulu, bacalah apa dulu, kita baca dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya Hayyu ya Qayyum. Buah sikit belakang tu nah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian Allahumma barik li fihi
Atau Allah barik li fima razaqtani wa qini azaban nar. Bacalah doa tu, baca dulu. Kemudian kita nak suap jemput mula tu, bismillahi alhamdulillah, masukkan mulut, kunyah, gigit apa semua telan. Kedua, jemput yang kedua, bismillahi alhamdulillah. Jemput yang ketiga, bismillahi alhamdulillah. Dah habis dah makan nasi, nak minum air, macam tu juga, bismillahi alhamdulillah. Bismillahi alhamdulillah, buat 3 kali macam tu. Selagi mana makanan minuman tu ada dalam badan kita, kita tak akan buat maksiat. Tu dia, nampak tak? Boleh kan? Ini antara ilmu tarekah. Ini tarekah lah. Ini tarekah kita lah. Inilah tarekah. Syariat bawa ada dalil tarekah, kita kena amal. Nampak? Baru kita akan dapat hakikat dia. Faham ya? Itu kepentingan yang kita nak ambil faham. Jadi makanya kita sendirilah kena usaha lakukan, baru akan dapat istiqamah. Istiqamah ni apa tuan-tuan? Pertama sekali, kita akan punyai kemudahan, kesenangan untuk beramal. Bila nak beramal ni senang, nampak tak? Itu arti istiqamah. Yang kata istiqamah ni, pertama, amalan kita nak buat tu senang, tak susah. Nampak? Wa ima sakit ke, wa ima sibuk ke, wa ima bala musibah macam mana pun, kita akan rasa senang nak buat ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat. Wa innaha, di sini sembahyang lah. Wa innaha lakabirah, sembahyang tu memang berat, Allah Ta'ala kata. Illa 'alal khashi'in, melainkan bagi atas orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk ringan, sebab dia ada istiqamah. Nampak ya? Orang yang tak khusyuk dia rasa berat. Jadi kalau kita kata sembahyang tu berat bagi kita, duk rasa berat. Bila kita nak buat, kita rasa berat. Masuk waktu, kita rasa tekanan. Masuk waktu sembahyang, dia rasa tekanan. Allah, tak ada nak kata apa, masuk lah. Tak ada nak kata apa-apa. Nampak? Lah. Baru lepas tuhuk tu tak ada masuk asar lah. Nampak? Ini bukan boleh cakap dulu tu. Nampak? Orang yang istiqamah ni, welcome, marhaban. Bunyi Allahu Akbar, marhaban biqailin azlan bis salati, marhaban ahlan Allahu Akbar. Tu jawab dia. Tu jawab dia. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Kalau buka kitab-kitab doa tak jumpa. Kena buka Ihya Ulumuddin, nampak tak? Dia seru Allahu Akbar, marhaban biqailin azlan bis salati. Selamat datang wahai orang yang menegakkan salat. Kita lah, nampak? Sonok, welcome. Tak gitu? 2 kali kita jawab ya. Baik. Itu ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang falah tu kita pun jawab ya. Wa ja'alani minal muflihin. Wa ja'alani minal muflihin. Jadikan aku ni daripada orang-orang yang berjaya. Ya, dia jawab salam tu. Dia bagi sempurna nak jawab salam tu ya. Tu. Ya. Hayya 'ala salah, kita jawab la haula wala. Sebab bukan kerja kita. Allah saja yang boleh izin kita nak sembahyang. Bukan daya kekuatan kita, bukan usaha kita, melainkan dengan kekuatan Allah kita berasa syukur kita boleh sembahyang. Sebab dia adalah la haula wala. Hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Kita punya wala, kita tambah waw lagi. Wala haula wala quwwata illa billah wa ja'alani muflihin. Tidak jadikan aku ni orang-orang yang berjaya ya Allah. Sebab doa yang makbul antara tempatnya ketika menjawab azan. Nampak? Antara tempat yang makbul doa ketika menjawab azan, tuan-tuan. Nampak? Itu dia. Boleh faham insya-Allah. Amalkan. Ada dalam Ihya Ulumuddin. Siapa yang berhajat tak ada sempat, boleh WhatsApp, nanti saya bagi. Tak ada masalah ya. Sekarang ada WhatsApp senang. Tak susah macam dulu ya. Baik, kita lihat sekarang lagi. Sambung. Maka dikatakan tadi ini kita wajib, bawah sekali ya, muka surat 95, bawah sekali di ujung belah kanan tu, kita wajib mengerjakan terus amal soleh yang sedang berada di hadapan muka kita.
Sebelum amal saleh itu luput daripada kita, pergunakanlah kesempatan waktu yang sebaik-baiknya sebelum ajal datang dengan tiba-tiba. Nampak? Ya. Pergunakanlah kemungkinan-kemungkinan dalam mengerjakan amal saleh di setiap waktu dan zaman, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dan menjauhkan segala rintangan yang dapat menghalangi kita pada mengerjakan amal saleh itu. Mempercepat mengerjakan amal kebajikan berarti menuju jalan keampunan Allah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi dan hakiki dunia akhirat. Berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ya. Dan bersegeralah kamu, segera, surah, cepat. Arab kata surah, cepat. Wasari'u ila maghfirah, bersegera, jangan tangguh kepada menuju keampunan Allah. Ibadat-ibadat yang dia perintah tu merujuk kepada keampunan lah, ya, kepada Allah min rabbikum, dan janji wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan masuki syurga lebarnya seperti langit dan bumi. Itu dia syurga kita, tuan-tuan, selebar langit dan bumi. Takat dia bagi ikut Sungai Ara pun dah cukup lah. Kalau kata dunia kita kan, tak boleh nak kawal lah kan. Ni selebar langit dan bumi, ya Allah. Tentulah dengan persediaan peralatan yang canggih-canggih. Nak bawa kereta ni selebar langit dan bumi, kan? Tentulah luar biasa punya lokomotif Tuhan akan bagi kat kita. Ya, tu dia lokomotif kita ni apa dia? Masa kita, masa yang kita guna untuk Allah, masa yang segera, masa yang kita tidak tangguh. Masa itulah Allah akan jadikan kenderaan kita di akhirat besok. Ya, dia olah. Kita dapat pahala dengan amalan dengan benda-benda dunia juga. Kita dapat pahala dengan benda dunia, kita nak mati pun dengan benda dunia juga. Israel ambil tangan kosong tak? Dia kan bawa sepanah belayar apa dah. Israel ambil nyawa kita, main tangan kosong kan. Dia ambil nyawa kita dengan alat kita sendiri. Nampak tak? Dengan alat-alat kita sendiri dia ambil nyawa kita. Ya. Sama juga pahala. Pahala pun daripada usaha kita, alat-alat kita sendiri lah. Ya. Orang duk berniaga, alat-alat berniaga jadi pahala dia. Jual ikan, jual sayur, jual apa semua, ya, dengan adil, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan akad yang sahih, nampak tak? Dengan barangan yang asli, barangan yang baik, kan, ya? Itu semua akan jadi pahala dia besok. Nampak? Ini pahala sayur yang jual, ini pahala ikan yang jual, ini pahala, ini jualan apa, semuanya itu akan diolah, diubah oleh Allah menjadi pahala syurga. Boleh faham, ya? Itu artinya. Dan pahala yang dikekal, yang sedia ada, yang dijadikan Allah di syurga itu sebagai tampahan macam bidadari. Ya, itu dia. 2 rakaat salat 70 bidadari. 2 rakaat salat tahajud lah, bukan salat biasa. 2 rakaat salat tahajud kita bangun malam tu 70 bidadari. Bidadara tak ada? Bidadari. Yang ibu bidadara lah. Orang perempuan ada dia punya keistimewaan yang luar biasa lah. Dia seorang, dia suami tu ya, jadi macam-macam. Nampak tak? Ya? Dia nak suami itu, suami dia tu saja. Nampak tak? Ya? Dalam 10 rupa boleh. Dia keluar 10 rupa. Apa-apa dia teringat aja suami dia nak jadi lagu mana kan. Macam di dunia kan, kita dah tengok filem, dah tengok artis, tengok apa semua. Kadang-kadang ada teringin juga lah. Cantik hatinya. Bila ada dulu tu, besok kita nanti dapat. Tuan kata, dulu hang ingat lah kita teringin tengok seorang. Hang mau lagu tu tak? Orang perempuan ada yang tu. Yang tu orang perempuan punya. Nampak tak? Dah. Mereka akan dapat. Suami yang seorang tu, Tuhan akan olah dia jadi macam-macam. Dia boleh jadi 100 suami lagu tu yang sama. Boleh jadi 1000 suami yang sama. Suami yang sama 1000. Nampak tak? Dalam rupa yang lain-lain. Tak pelik. Jadi orang perempuan jangan susah hati. Dia punya lagi besar daripada orang lelaki-lelaki. Hebat tadi. Maka tu sebab orang perempuan kita pasal apa duk sebut
Selalu semua dalam kitab dalam hadis sebut bidadari ya. Kami ini bersiapa? Tak ada bidadara ya. Sebenarnya ini saya kupas bagi tuan-tuan ya. Yang kita nak faham ni, dia punya nikmat lebih kepada Ta'ala dia bagilah. Jadi insya-Allah kita tangguh dululah pada ayat ni. Kesimpulan kita baca kemudian ya, insya-Allah.